Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton 100 Hari Kerajaan Perpaduan, di mana seperti biasa kita akan kongsikan dan juga kita akan pantau semua yang diumumkan dan dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan ini. Dan ini antara yang terbaru, penggubalan Akta Pendanaan Politik memerlukan iltizam politik yang tinggi daripada kerajaan demi menjamin integriti dan juga ketelusan sistem politik negara. Bekas pengerusi SPR, Datuk Wan Ahmad Wan Omar berpandangan akta sedia ada tidak mencukupi untuk mengawal selia pergerakan pendanaan parti-parti politik. Ya, betul. Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 tidak mencukupi untuk mewujudkan satu suasana lanskap politik yang telus dan adil. Pertama, akta itu hanya menyekat perbelanjaan di pihak calon, tidak menyebut, tidak mengaitkan parti. Sebab itu, apabila berlaku petisyen pilihan raya, calon yang berkenaan yang dibawa ke mahkamah. Tetapi dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya, calon hanya mengisytiharkan mengikut jumlah yang dihadkan oleh undang-undang, iaitu tidak melebihi 200,000 bagi parlimen, 100,000 bagi DUN. Dan mereka tidak melebihi. Mereka buat declaration tapi tidak ada akaun itu tidak diaudit. Jadi banyak perkara loophole yang tidak dapat diwujudkan bagi memastikan segala pengisytiharan oleh ahli-ahli politik dan parti-parti itu betul-betul mencerminkan perbelanjaan yang sebenar dan dari mana dana itu datang. Jadi saya rasa Akta Pendanaan Politik ini sangat perlu memperincikan perkara ini. Beliau dalam pada itu berpendapat pendidikan mengenai politik perlu bagi mengelakkan berlaku kesogokan kepada pengundi. Yang beri duit satu hal. Mereka ini beri dengan tujuan untuk merasuah pengundi, memancing undi bagi tujuan menang pilihan raya. Tapi yang menerima ni juga patut faham. Itu adalah satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya dan Akta SPRM, iaitu rasuah politik dan penyogokan undi. Dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya jelas, seksyen yang jelas menyebut tentang membeli undi ini adalah satu kesalahan. Tapi rakyat yang mindanya lemah, tidak begitu faham, tidak begitu prihatin, tidak begitu beri keutamaan kepada integriti perkara ini, mereka tidak kisah. Sebab itu kita baca berita lah. Banyak yang terpengaruh dengan sogokan wang memancing undi ini adalah generasi yang pertama kali mengundi. Iaitu macam PRU15 lepas, 1.4 juta pengundi baru pertama kali. 18 tahun hingga 21 tahun. Mereka ini cukup gairah untuk nak mengundi. Jadi mereka tidak faham apa maksud pilihan raya, apa maksud satu undi yang mereka punya tu. Jadi saya rasa ini yang menjadi terjerumus. Mereka terjerumus di dalam perlakuan yang tidak sihat ni. Mereka dengan mudah dipengaruhi menerima wang untuk menjual undi mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said sebelum ini memaklumkan jawatankuasa pilihan khas teliti Akta Pendanaan Politik akan diumum yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Beliau turut memberitahu perincian berhubung Akta Pendanaan Politik juga akan diperincikan secara bertulis. Dan seterusnya, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT berbincang dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN dalam masa terdekat berhubung cadangan pelaksanaan Bazar Ramadan Rahmah. Timbalan Menteri KPKT Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perbincangan itu juga adalah untuk mengenal pasti kaedah pelaksanaannya agar dapat diperluaskan ke semua pihak berkuasa tempatan atau PBT di seluruh negara. Menurut Akmal Nasrullah, inisiatif berkenaan dilihat mampu membantu kerajaan dalam usaha menangani tekanan kos sara hidup yang sedang dihadapi rakyat. Sebab itu KPKT somehow, saya sebut tadi contoh yang spesifik IPR. Kita dah buka pintu. Malah yang berhormat Menteri Ekonomi sendiri ada engagement secara langsung semalam bersama dengan YDP Datuk Bandar di Kementerian KPKT. Jadi sebab itu kali ini pendekatan itu lebih holistik. Untuk inisiatif daripada KPDN memang kita akan sambut baik dan kita juga harap kerjasama di peringkat PBT ini dapat
diuruskan dengan seharmoninya supaya akhirnya manfaat itu diterima oleh rakyat kebanyakan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub sebelum ini memberitahu akan berbincang dengan pelbagai pihak termasuk KPKT bagi menjayakan penganjuran Bazar Ramadan Rahmah. Baik, semua ini tertumpu kepada matlamat besar untuk meringankan beban keuangan rakyat dan banyak faktor yang bergerak dalam kita cuba mencapai matlamat ini, antaranya dasar monetary dan juga ekonomi. Semalam Bank Negara membuat keputusan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75%. Bank Pusat berkata kadar tersebut kekal akomodatif untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. BNM berkata ia akan terus menilai kesan pelarasan OPR ini secara kumulatif kerana sebarang perubahan dasar monetary membawa kesan yang bersela masa terhadap ekonomi. Ini adalah kali kedua BNM memutuskan untuk kekalkan OPR selepas mesyuarat pada 19 Januari lepas. Pada tahun 2022, BNM telah menaikkan OPR sebanyak 4 kali, sebanyak 0.25 mata asas bagi setiap kenaikan. Jadi OPR kekal 2.75%, bunyinya teknikal dan begitu dasar ekonomi, tetapi untuk kita memahami apa kesannya sebarang pengekalan atau peningkatan kepada rakyat dan juga kepada ekonomi. Saya bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi yang menyertai saya secara atas talian. Sekarang, Prof, pertama sekali, beberapa minggu lepas tak silap saya ada menemu Prof dan Prof antara yang menyokong Bank Negara Malaysia untuk meningkatkan OPR tahun ini, teruskan trend peningkatan itu. Tahun ini seperti yang kita saksikan beberapa kali tahun lepas. Tapi kali ini BNM mahu kekalkan. Reaksi awal, Prof? Okey, terima kasih Cik Roman. Sebenarnya kita juga baru melihat data tentang pertumbuhan ekonomi, bahawa pertumbuhan ekonomi kita tidak begitu memberangsangkan di suku tahun keempat, negatif 2.9%. Dan ini adalah berkait dengan dalam 3 tahun yang lepas ini, sebenarnya ekonomi kita ini dipacu oleh perbelanjaan persendirian. Jadi apabila pengguna-pengguna berbelanja, ini menolong memacu meningkatkan KDNK. Mengapa dia tidak dipacu oleh pengeluaran? Ialah kerana sektor pengeluaran, sektor pembangunan masih dalam proses untuk pulih. Jadi kita sangat berharap dengan sektor perbelanjaan persendirian ini. Jadi kenaikan OPR sebenarnya telah memberi kesan psikologi. Pengguna sudah mula memperlahankan perbelanjaan. Maknanya bagus dari satu aspek kerana dia telah meredakan kadar inflasi. Kadar inflasi kita menurun dari 3.8% menjadi 3.7%. Ini satu angka yang bagus sejak Ogos tahun lepas. Inilah angka yang paling rendah kita capai. Tapi di masa yang sama, kalau perbelanjaan persendirian terus menurun, kita tidak dapat mengekalkan KDNK yang kita unjurkan. Jadi ini yang menjadi masalah kita. Okay. Jadi saya bersetuju dengan langkah ini. Kemungkinan Bank Negara Malaysia telah merasakan bahawa dia telah terlebih meningkatkan OPR di 4 kali yang lepas. Dan sekarang 2 kali mesyuarat ini dia membuat keputusan untuk tidak melakukan apa-apa dan lihat apa yang berlaku. Okay. Prof, OPR ni memberikan kesan kepada hampir semua orang. Tapi selalunya penceritaan dan pemberitaan dan perbincangannya tidak begitu mesra rakyat biasa. Ia berbunyi teknikal, ia berbunyi seperti teori ataupun berita ekonomi yang sangat tinggi dan kadang-kadang sukar untuk diletakkan dalam istilah yang mudah difahami dan digarap oleh kebanyakan orang. Jadi dalam bahasa mudahnya, Prof, OPR kali ini dikekalkan. Mahupun jika ia ditingkatkan, bagi rakyat biasa di luar sana, apa kesan kepada mereka? Bagaimana mereka merasai sebarang kenaikan, sebarang pengekalan OPR ini dalam kehidupan seharian mereka? Okey,
Cik Roman, OPR ini akan memberi kesan yang besar kepada kumpulan yang meminjam. Jadi di Malaysia ini isi rumah kita terlampau besar jumlah pinjamannya, melebihi 86% daripada KBNK. Dan pinjaman ini kebanyakannya pinjaman perumahan, tapi ada juga pinjaman kenderaan dan sebagainya. Cuma OPR ini akan menjadi asas untuk faedah pinjaman, dan bagi pinjaman konvensional, maknanya di Malaysia ni misalnya isi rumah kumpulan B40 lebih 50% dia membuat pinjaman menggunakan kaedah perbankan Islam, di mana kadar faedahnya tetap tidak berubah. Jadi mereka sebenarnya tidak akan terkesan oleh OPR. Tapi yang akan terkesan ialah kumpulan yang meminjam dengan kaedah konvensional, di mana kadar faedahnya akan turun naik mengikut OPR. Jadi apabila OPR meningkat, secara automatik kadar faedah pinjaman akan meningkat. Kerana kadar faedah pinjaman itu adalah fleksibel berasas pada OPR. Jadi itu yang memberi kesan. Misalnya setiap 2.5% kenaikan OPR, untuk orang yang meminjam 100,000, dia mungkin kena menambah ansuran bulanan sebanyak RM15, begitulah. Itu kebaikannya, Prof. Bagi kebanyakan orang yang mempunyai flexible lending rate, yang jumlah bulanan yang mereka perlu bayar loan itu berubah dengan perubahan OPR, itu adalah kebaikannya. Jika ia kekal, mereka tetap bayar bulan-bulan yang sama. Jadi tidak ada sebarang bebanan keuangan yang lebih. Tapi apa keburukannya pula OPR ini dikekalkan pada ekonomi dan mengapa, Prof? OPR ini sebenarnya memberikan gambaran tentang apakah attitude ataupun sikap bank negara tentang gelagat meminjam. Jadi kalau OPR dinaikkan, itu memberi isyarat sebenarnya kepada orang ramai lebih berhati-hati untuk meminjam. Dan matlamat OPR ni ialah untuk menyapu bersih lebihan tunai dalam pasaran untuk dimasukkan ke dalam sistem bank supaya jumlah wang dalam pasaran menjadi agak terkawal, dan ini akan mengawal peningkatan harga. Sebab apabila wang dalam pasaran berkurang, permintaan dalam pasaran juga berkurang, jadi harga barang-barang akan lebih terkawal, lebih rendah. Adakah terdapat kerisauan, Prof, bahawa sekiranya saya seorang mungkin fresh graduate yang mungkin baru mahu mula bekerja dan sekarang memikirkan untuk baru membeli kenderaan sebagai contoh dan baru ingin membuat pinjaman, saya risau dengan komitmen bulanan itu sama ada saya boleh bayar atau tidak. Dengan pengekalan OPR ini sebanyak 2.75%, kadar pinjaman untuk kereta yang saya mau beli itu berada dalam paras yang mampu. Jadi saya buat pinjaman itu dan saya subscribe pada loan itu. Tapi mungkin 3 atau 4 bulan akan datang ataupun sepanjang tahun ini BNM meningkatkan kadar OPR dan kemudian tidak lagi menjadi mampu bayar kepada saya. Adakah ini satu ketakutan kerana mungkin ramai orang di luar sana membuat keputusan untuk mengambil pinjaman sekarang berdasarkan kadar sekarang, tapi ia mungkin tidak lagi menjadi mampu untuk dibayar dalam masa beberapa bulan akan datang ataupun baki tahun ini apabila OPR ditingkatkan, mungkin kembali ke paras 3.25%. Ya, Cik Roman, sebenarnya bank negara mempunyai polisi secara keadaan biasa, OPR akan terletak pada antara 3.25 atau 3.5%. Maksudnya itu kira standard rate lah. Kalau tidak ada apa-apa berlaku, itulah OPR-nya. Tetapi apabila ekonomi meleset, bank ingin menolong untuk menyemarakkan pasaran dan ekonomi, dia akan menurunkan OPR. Kepada kita sebagai peminjam, bila kita meminjam adalah lebih baik kita cuba anggarkan pembayaran pinjaman itu pada 3.5%. Jadi kita sangat konservatif. Adakah kita mampu bayar ansuran pada kadar 3.5% OPR, biasanya dicampur dengan 2% atau 2.25% lagi mengambil kira margin keuntungan bank.
Jadi berasas pada itu kita kira. Kalau misalnya kadar OPR menurun, alhamdulillah itu merupakan rezeki, kita akan mendapat kurangan bayaran ansuran. Tapi secara bajet kita perlu belanjawankan bahawa kita perlu membayar pada kadar 3.5% untuk menjadi konservatif. Baik. Prof, kita berhenti seketika. Selepas ini kita akan sambung perbincangan ini dan kita akan menyentuh mengenai satu lagi isu hangat berkenaan dengan perkembangan terkini mengenai KWSP yang dikatakan boleh digunakan simpanannya sebagai cagaran untuk membuat pinjaman baru. 100 hari kerajaan paduan, berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam 100 hari kerajaan perpaduan. KWSP sedang menilai dan memperincikan kaedah terbaik untuk melaksanakan kemudahan penggunaan baki caruman dalam akaun dua ahlinya sebagai sokongan untuk membuat pinjaman peribadi daripada sistem perbankan bagi mereka yang memerlukan bantuan tunai. KWSP dalam satu kenyataan memaklumkan ini susulan pengumuman Perdana Menteri mengenai kemudahan tersebut dalam sesi penggulungan belanjawan semalam. KWSP turut memberitahu akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan bagi memastikan pelaksanaan yang lancar. Maklumat lanjut katanya mengenai pelaksanaan kemudahan ini akan diumumkan pada masa akan datang. Perdana Menteri ketika menggulung perbahasan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat semalam memberitahu kerajaan akan memperkenalkan kaedah yang membolehkan pencarum KWSP menggunakan wang caruman sebagai cagaran kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan keuangan. Katanya faedah itu boleh ditawarkan kepada mana-mana pencarum KWSP yang dikatakan terdesak untuk mendapatkan pinjaman keuangan dengan cagaran daripada agensi terbabit. Saya mahu sambung perbincangan bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai yang berada di talian sekarang. Prof, reaksi awal berkenaan dengan cadangan ini yang nampaknya agak berkebarangkalian tinggi untuk dilaksanakan. Menggunakan KWSP sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman. Prof. Okay, terima kasih Cik Roman. Sebenarnya saya melihat ini sebagai satu respon yang sangat positif oleh Perdana Menteri dan kerajaan hari ini bahawa kerana keadaan terdesak, beliau memikirkan ini satu jalan keluar. Tapi jalan keluar ini adalah satu jalan keluar yang bukan mudah. Kerana maknanya kepada saya ini merupakan satu cara untuk mengembalikan keputusan kepada penyimpan-penyimpan tentang disiplin keuangan. Mereka perlu memahami disiplin keuangan bahawa apabila mereka menggunakan baki simpanan mereka sebagai cagaran, mereka menanggung risiko kemungkinan kehilangan baki ini kalau mereka tidak membayar balik. Itu pertamanya. Keduanya, mereka juga akan dikenakan faedah ke atas pinjaman daripada bank. Dan kalau biasanya kadar faedah di bank ini adalah mungkin agak tinggi, mungkin lebih tinggi daripada kadar dividen yang mungkin diisytiharkan oleh KWSP tahun depan. Jadi kalau misalnya kadar KWSP 6% misalnya, kalau kadar pinjaman ini pada 7%, maknanya peminjam akan terpaksa tambah 1%. Ini akan menambah bebanan keuangan mereka. Itu kedua. Ketiganya, dari segi dokumentasi, maknanya penyimpan-penyimpan perlu pergi mendapatkan pengesahan baki, kemudian dia perlu memohon kepada bank dan proses ini memakan masa dan mungkin persoalannya, adakah dia berbaloi? Kalau seorang itu mempunyai hanya baki RM4,000, dia nak meminjam, bank takkan bagi RM4,000 juga. Mungkin dia bagi margin 90%, baru RM3,600. Jadi kemudian dia kena bayar kos-kos lagi. Jadi akhirnya mungkin dia dapat RM3,500 dan terpaksa menunggu beberapa lama. Saya rasa mungkin satu jalan yang lebih penyelesaian lebih baik, mengapa KWSP tidak memberikan pinjaman sementara ini dengan memberikan pinjaman dan KWSP boleh mengenakan faedah
2 atau 3%, kerana dalam setengah pelaburan berpendapatan tetap, KWSP pun mendapat 2 atau 3% juga pendapatan tahunan. Jadi KWSP boleh memberi pinjam segera kerana dia tidak memerlukan dokumentasi, tidak memerlukan approval. Kalau ada baik baki, dia boleh bagi pinjaman. Tapi jika berlaku, yang Prof, pentingnya jika berlaku pengeluaran dana secara besar-besaran oleh KWSP untuk memberi pinjaman kepada orang dan tambah lagi jika kebanyakan pinjaman itu mungkin tidak dibayar selepas ini, apa kesannya kepada keadaan keuangan dan kekuatan keuangan KWSP secara keseluruhan dan kebolehannya untuk menjamin dividen yang munasabah kepada pencarum, termasuk pencarum yang tidak mengeluarkan wang? Mereka juga akan terkesan. Ya, saya faham Cik Luqman. Tapi kita boleh lihat gini, KWSP perlu melabur. Setiap tahun dia mendapat jumlah caruman yang melebihi 9 bilion. Jadi jumlah ini perlu dilaburkan. Jadi daripada dilaburkan kepada suku ataupun bond, dia laburkan kepada skim memberi pinjam kepada penyimpan-penyimpan. Cuma pulangannya mungkin jauh sedikit rendah berbanding dengan pelaburan dalam bond dan sukuk. Tapi itu boleh diterima kalau kita tidak memfikirkan jumlahnya akan menjadi besar seperti apa yang pernah berlaku sebelum ni sampai 145 bilion. Kerana kalau kita tengok lebih 70% kumpulan yang hari ini kumpulan B40 misalnya mempunyai baki lebih kurang RM4,000 je. Jadi kemungkinan besar jumlah pengeluaran kali ini tidak begitu besar. Jadi saya merasakan KWSP mampu dan ini satu kaedah berdaya maju kerana KWSP ada cagaran mana penyimpan dia tidak mungkin rugi daripada pinjaman ini. Kesilapan besar yang kita lakukan ialah membenarkan penyimpan-penyimpan membuat 4 kali pengeluaran dan itu merupakan satu yang kurang bertanggungjawab. Tetapi itu telah berlaku, kita tidak boleh balik ke keputusan itu. Sekarang ni kita nak cuba menolong penyimpan-penyimpan. Saya pernah cadangkan kita perlu memberi pinjam kepada kumpulan yang bakinya tinggal 4,000, 5,000 ni, bagi dia pinjam 50,000 oleh KWSP juga dengan kadar 2-3%. Jadi dia masih ada peluang untuk mengalami kesan ganda daripada penyimpanan sehingga mereka bersara. Kalau mereka ada 20 tahun, jadi ada kesan pengganda 20 tahun untuk perbezaan pulangan di antara kos pinjamannya dengan dividen KWSP. Dan saya tak setujulah dengan cadangan Prof. Dr. Syahri untuk pulangkan balik kepada peminjam-peminjam secara percuma. Ini sangat menekan kepada kerajaan. Dr. Razman mencadangkan Khairul Hasan, saya setuju, itu cadangan yang baik. Tapi kita hanya boleh melaksanakan itu kalau kita ada satu tabung endowment yang menyediakan cukup wang atau dana untuk menolong kumpulan ini. Baik, Prof, terima kasih. Profesor Emeritus Dr. Bardai, pakar ekonomi. Terima kasih kepada anda kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.